Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan penyebaran virus corona COVID-19 terhadap perekonomian negara. Sebelum saya pergi lebih jauh, eloklah kita kenal dulu apakah itu COVID-19. Berkata patah, tak kenal maka tak cinta maka tak molek maka tak mesra. Baik, yang pertama COVID-19, namanya adalah COVID-19. So nama panjangnya adalah Novel Coronavirus 2019. Baik, kenapa novel? So, kalau ikutkan sertifikatnya, novel tu adalah benda baru, benda new. Ya, kalau ikut sebagai sertifikatnya adalah new. Sebab tu kita pakai novel. Alright, untuk corona pula ada keluarga virus. So, virus ni ada anak-anak dia, ada keluarga-keluarga dia. So, kita buat testing, WHO kita buat testing dan kita dapati yang virus ni adalah keluarga corona. Okey, 2019 sebab pihak berkuasa di Hubei, Wuhan di Hubei, China, mendapati yang bila seorang pesakit menunjukkan simptom radang paru-paru pada akhir tahun 2019 lah di Wuhan, China. Jadi pandemik COVID ni pernah berlaku pada tahun 2003 di Beijing, iaitu SARS, dan di Arab Saudi iaitu MERS. Jadi WHO iaitu Persatuan Kesihatan Sedunia telah menetapkan beberapa garis panduan, iaitu memakai mask, social distancing, border state dan juga memakai hand sanitizer. Baik, ayo kita lensakan skop pemikiran ke intipati yang seterusnya, iaitu kesan terhadap perekonomian negara. Jadi saya kelaskan ada beberapa kelas, iaitu pelancongan, pelaburan, tenaga kerja dan sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Hisham bin Hairul Zamri. Saya akan menerangkan tentang punca dan penyebaran wabak COVID-19. Wabak COVID-19 pada mulanya ditemui di daerah Wuhan, China pada Disember 2019. Wabak ini telah menjangkiti lebih 2.3 juta penduduk di dunia dan diisytiharkan pandemik oleh World Health Organization, iaitu WHO. Penularan wabak ini adalah sama seperti wabak influenza, di mana ianya melalui titisan pernafasan daripada batuk ataupun bersin. Penularan wabak ini menjangkiti pesakit, dan pesakit akan mengalami simptom-simptom seperti batuk ataupun bersin dan juga sesak nafas. Okey, sekian itu saja. Kesan dari segi pelancongan. Kehadiran pelancong-pelancong di bandar-bandar utama seperti Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu merosot ketara. Lebih 95,000 tempahan hotel di seluruh negara telah dibatalkan setakat ini, membabitkan anggaran kerugian 40 juta ringgit Malaysia. Perniagaan kraft tangan, gerai makanan dan minuman serta aktiviti pengayuh beca terutama di Bandar Hilir Melaka terkesan selepas jumlah pelancong khususnya dari China menurun berbanding sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Hassan dan saya akan menerangkan terhadap kesan pelaburan, dan sememangnya ia memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi global termasuk Malaysia. Dijangka tidaklah seteruk impak SARS, tapi ini dia agak teruk, dan Singapura dan Thailand adalah antara negara yang dijangka terkena kesan yang paling teruk dalam kalangan negara ASEAN. Dan secara keseluruhannya, saya rasakan yang pasaran saham global di dunia kita ni yang beroperasi yang terkesan adalah teknologi dan tenaga kerja, disebabkan oleh ekonomi yang dijangkakan sudah mengundum. Semestinya sebabkan tenaga kerja sebabkan dah ada had limit untuk kita bekerja, dan teknologi pun ada had untuk kita melakukan sesuatu perkara, dan suatu hotel dan pelancongan pun akan seterusnya dijas disebabkan oleh kuarantin dan ketiadaan pelancong datang daripada luar. Ini memang akan menjejaskan pelaburan negara kita, Malaysia dan seterusnya terhadap ekonomi. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zuhair bin Jepli dengan bernombor metrik AF190030 akan meneruskan pembentangan bagi projek kumpulan kami, iaitu kesan COVID-19. Saya akan meneruskan kesan COVID-19 terhadap sukan. Yang pertama,
Di Tokyo Marathon 2020 yang akan dijalankan pada 1 Mac telah ditutup untuk penyertaan umum. Seterusnya, Olimpik Tokyo 2020 akan ditunda ke tahun 2021. Di samping itu, perlawanan rugby The Six Nations antara France dan Ireland, Itali dan England pada 14 Mac ditangguhkan. Ini menyebabkan kewangan yang diperolehi dari penjualan tiket merosot dengan kadar yang dahsyat. Akhirnya, Grand Prix motosikal dunia iaitu MotoGP hanya sempat membuka tirai di Qatar walaupun hanya untuk aksi Moto2 dan Moto3. Manakala 4 perlumbaan termasuk Thailand, Amerika Syarikat dan Argentina telah ditangguhkan. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamruddin. Saya ingin meneruskan pembentangan mengenai kes tenaga kerja di negara kita. Seperti sedia maklum, penularan COVID-19 ini sikit sebanyak dapat menjejaskan ekonomi negara. Hal ini dikira kerana seluruh negara turut merundum dan secara langsungnya negara kita turut terlibat. Kita sering dengar di media sosial mengenai kes pembuangan pekerjaan ini. Ia tidak boleh dinafikan kerana ramai orang yang kehilangan pekerjaannya disebabkan oleh majikan yang tidak mampu untuk menampung gaji pekerja. Pekerja yang berkhidmat dalam sektor perkhidmatan, khususnya dalam perkhidmatan makanan dan minuman, telah direkodkan kadar peratusan yang tertinggi bagi kehilangan pekerjaan, iaitu 35.4%. Diikuti sektor pertanian sebanyak 21.9% dan sektor pembinaan sebanyak 11.8%. Sekian, terima kasih. Kami telah melakukan 4 metod untuk bahagian metodologi. Yang pertama, kami telah melakukan temu bual. Kajian ini dilakukan kerana kita perlu menemu bual orang ramai tentang pengetahuan mereka terhadap isu ini. Yang kedua, kami memilih untuk melakukan soal selidik. Kepesatan dalam teknologi telah memudahkan kita untuk melakukan soal selidik terhadap orang awam. Yang ketiga, dari aspek kualitatif. Berdasarkan kes-kes yang pernah berlaku sebelum ini, kami boleh membuat konklusi dan takrifan agar dapat menjayakan kajian ini. Dan yang terakhir, dari aspek kuantitatif. Berdasarkan survei dan soal selidik yang telah dilakukan, kita boleh menghasilkan satu carta ataupun jadual yang menunjukkan satu analisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai dapatan kajian yang telah kami lakukan. Berdasarkan apa yang kami lakukan melalui Google Form, beberapa orang responden telah pun menjawab soalan Google Form yang telah kami berikan. Pertamanya di sini kami mendapati bahawa 100% daripada responden bersetuju bahawa mereka tahu bahawa COVID-19 ini sedang melanda seluruh dunia. Okey, dan seterusnya mereka sebanyak 35 orang dan 72.9% setuju bahawa COVID-19 ini menyebabkan ekonomi negara berada dalam keadaan yang merudum. Okey, seterusnya sebanyak 30 orang responden dan juga 62.5% mendapati bahawa pendapatan seisi keluarga terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Okey, dan seterusnya sebanyak 37.5% sangat setuju bahawa ekonomi negara ini akan dapat dipulihkan sebaik saja COVID-19 ini tamat. Dan akhir sekali, dapatan kajian kami ini membuktikan bahawa wabak COVID-19 ini sangatlah memberi satu impak yang besar buat negara kita Malaysia, terutamanya dari segi ekonomi, bukan saja ekonomi negara, bahkan ekonomi sesuatu keluarga itu juga. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Wafri. Beralih kepada topik yang baru, iaitu langkah pencegahan. Langkah pencegahan ini digunakan untuk meningkatkan lagi
ekonomi negara yang telah merudum disebabkan COVID-19 dan juga digunakan untuk mencegah daripada COVID-19 itu sendiri. Yang pertama ialah mengutamakan produk ataupun kita boleh mempromosikan lagi pusat-pusat membeli belah atau pelancongan yang terdapat di Malaysia. Rakyat Malaysia boleh pergi ke serata negeri yang terdapat di negara ini supaya dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan setiap orang di negeri-negeri masing-masing. Selain itu, yang kedua, Malaysia harus mengurangkan kadar pengambilan pekerja asing dan mengutamakan pekerja daripada negara ini sendiri. Dengan ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada keluarga yang memerlukan dan juga pekerja-pekerja yang telah kehilangan pekerjaan mereka semasa musim COVID-19 ini melanda. Dan yang ketiga ini, secara amnya digunakan untuk mencegah COVID-19, perlulah mengikut segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara ini, seperti menjaga penjarakan sosial, menggunakan hand sanitizer, memakai topeng muka dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ali Haikal bin Muhammad Nazri, AF 190166. Kesimpulannya, melalui kajian ini kami dapat simpulkan bahawa virus COVID-19 ini membawa kesan negatif yang amat jelas terhadap sesebuah negara. Kesan ini meliputi segala aspek, iaitu daripada aspek pelancongan, sukan, pelaburan dan juga tenaga kerja. Ini membawa kesan yang negatif terhadap ekonomi sesebuah negara. Sebagai menutup isi perbincangan kita, semua rakyat, khususnya rakyat Malaysia, haruslah lebih berjaga-jaga dengan mengikuti Standard Operation Procedure ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengelakkan diri daripada dijangkiti, seterusnya membebaskan negara daripada wabak yang berbahaya ini. Ini boleh mengembalikan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Kejayaan ini hanya boleh dicapai sekiranya semua rakyat berganding bahu bekerjasama dalam usaha untuk membebaskan negara daripada wabak ini. Jadi, kerjasama anda amat dihargai. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.